water 1. Boleh nampak saya punya screen tak? Boleh. Boleh. Okay, so sepatutnya semua orang dah print lah. Okay, tapi kalau korang tak ada kemudahan printer, boleh take note ataupun boleh conteng je dekat file PDF yang saya dah bagi tu. Okay, guna device masing-masing. Okay, tapi make sure korang ambil nota. Okay, so hari ni kita nak belajar pasal molecules of life. So molecules of life tu basically dia adalah benda-benda asas dalam kehidupan kita. Okay, benda-benda asas dalam kehidupan kita. So dari 5 semuanya, molecules of life ni ada 5. So kita ada water, okay, kita ada carbohydrate, okay, and then kita ada lipid. Kita ada apa lagi? Apa lagi kita ada? Protein. Protein. And then last one is yang menjadikan korang punya DNA dan juga RNA, which is nucleic acid. Okay, nucleic acid. Okay, so water ni quite simple. Kalau awak tengok handout yang saya bagi, okay, yang bold ni, ini ialah apa yang awak kena tahu. Illustrate the structure of water molecule, ini adalah objektif dia lah. Okay, that's the objective. Dan satu lagi kita nak state the properties. 2 benda je sebenarnya. Okay, very easy one. 2 benda sahaja. Okay, so yang pertama nak draw. Okay, kita nak draw structure of water. Water tu kalau bijak sikit kita tak panggil water. Kita cakap I want to drink H2O. Kan, betul tak? So you guys tak cakap macam tu. I je juga cakap macam tu. Nak cakap macam tu tak? Tak. Okay. Tak, I tahu. I tahu. Okay, so kenapa kita cakap dia H2O? Why? Kenapa dia water juga disebut sebagai H2O? Ada 2 hidrogen. Dia hidrogen dan oksigen. 2 hidrogen dan juga 2 oksigen. So kita isi dulu tempat kosong kat bawah ni. Okay. So a water molecule made up of 2 hydrogen atom. Okay. And then 1 oxygen atom. Okay. So 2 hidrogen dan juga 1 oksigen. Sekejap, besarkan sikit. Okay, so the water molecule, okay, bentuk dia macam ni. So kita ada oksigen. Okay, ni atom. Ni saya labelkan O kat tengah dia. Okay, O tu stands for oksigen. Satu sahaja. And then dia bonded dengan 2 hidrogen. So hidrogen kita buat satu lagi sini. 1, 2. Okay, dia bukan macam ni. Dia bukan terkangkang like 180 darjah, tak. Okay, so dia dalam keadaan band shape, dalam bentuk bengkok. The water molecule has a band shape. Okay, dan bila dia dalam bentuk bengkok macam tu, okay, dia ada angle dia lah. So kalau awak sambungkan dia punya bond tu, okay, dia ada angle dia. So angle dia dekat sini 105. 104.5 sayang. 104.5. Almost there but not quite right. Okay. Tulis kat sini. 104.5. Okay. And then oksigen dia positif ke dia negatif? Negatif. Dia negatif. Okay. Negatif. Tapi dia partially two partially negatif. Dia ada 2 negative charge lah. Okay. So kita label sikit kat sini. 2 partially negatif. Macam tu sikit, bentuk S. Okay, and then hydrogen dia positif. So awak label dia macam ni je lah. Ni charge dia. Dia macam S berseni tapi kurang kesenian. Macam gitu. Okay. And then, so kalau tengok kat sini, agak-agak kita boleh potong tak H dengan O? Antara O dengan H ni, bond dia kuat ke tak? Kuat. Semua water memang wujud dalam keadaan H2O. Dia tak ada water yang wujud dalam keadaan OH. Kalau OH je, dia akan jadi hydroxyl. Dia bukan water. Okay, so kalau water dia mesti kena H2O. So each hydrogen atom join the oxygen atom by what we call as covalent bond. Covalent bond tu maksudnya bond yang kuat lah. Okay, so kita label sikit kat sini. Yang ini namanya covalent
bond. Bond yang susah untuk, maksudnya dia sharing of the electron. Okay, so dia bond yang agak kuat. Okay, and the water is kita cakap polar molecule. Kenapa polar? Sebab dia ada dua charge yang uneven, yang tak sama. Charge positif dengan negatif ada dua-dua, tapi lebih banyak negatif berbanding dengan positif. Okay, yang mana yang lebih banyak, yang lebih negatif tu? Oksigen ke hidrogen? Oksigen. Oksigen. So oksigen kita cakap is more electronegative. Lebih bercharge negatif berbanding dengan hydrogen. So menyebabkan oksigen dia macam tarik sikit elektron closer to the hydrogen. So that's why bentuk dia macam ni. Dia tak 180. So kalau untuk exam awak lukis macam ni salah. Okay, kalau korang lukis macam ni, oksigen ni dalam Google banyak lukis macam ni. Oksigen, lepas tu dia buat macam ni. Hidrogen. Ni bentuk Mickey terbalik ni. Bond salah juga. Kenapa? Sebab kita mesti kena tunjuk dia punya covalent bond. Cara yang betul ialah mesti kena besarkan dia punya bonding tu. Nampakkan dia punya covalent bond. Okay? So last point, giving oxygen partial, positif ke negatif? Giving oxygen partial. Negatif. Negatif. Okay, negative charge, and hydrogen partial Positif. positive charge. Okay, so untuk setiap kali tutorial saya memang akan menggunakan handout macam ni lah. Okay, so sekiranya awak ada printed version dekat rumah, awak boleh isi bersama-sama dengan saya, tempat yang sama, apa yang saya tulis awak tulis sekali. Okay, tapi sekiranya awak tak dapat nak print, so you have to take note on your own. Okay, benda ni ada tak dekat dalam smart guide? Ada. Cuma dalam smart guide semuanya dah terisi. So nanti kan korang lelap. So kalau dia kosong-kosong ni korang boleh peka sikit kat mana nak isi, kat mana nak ni. Okay, dan handout saya tak semuanya sama macam smart guide juga. Okay, smart guide lebih kepada macam ayat. Ayat. Handout saya kalau korang tengok banyak lebih kepada macam gambar-gambar gitu. Okay, so water ni dia boleh melekat antara satu sama lain. Okay, water ni dia bukan lonely macam kau. Okay, dia sentiasa dalam keadaan group yang ramai lah. Okay, so bila dua water nak join together, so kita lukis dulu dua water. Oksigen, hydrogen. Ini oksigen, ini hydrogen. Okay, and then dia ada satu lagi, katakanlah kat sini. Oksigen, hydrogen. Okay, so bila dia nak bonding, nak join together, dia akan form satu bond here antara positif dengan negatif. Positif dan juga negatif. So bond ni dipanggil sebagai cerita. Siapa tahu? Hydrogen. Hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. So hydrogen bond kita akan lukis putus-putus. Okay, dalam bentuk putus-putus. Garisan dia tu putus-putus. Kalau covalent bond, kita lukis garisan dia straight to the point. Tak ada putus-putus. Okay, dia memang straight line. Okay, hydrogen bond mesti kena dash line. Okay, so kalau tengok kat sini kan. Okay, agak-agak kurang. Satu water boleh buat berapa hydrogen bond? Dua je? Baik. Dua, tiga, empat. 5. 4. 4. 4. Sebab apa? Sebab dia ada 4 charge. 2 charge positif dan 2 charge negatif. Yang positif akan attract negatif, yang negatif akan attract positif. So kalau kita lukis kat bawah ni, okay, a water molecule forms hydrogen bonds with 4 other water molecule. Ambil highlighter, highlight 4. Okay, dia kena ada 4. So kita pun lukis. Lukis kita punya yang main dulu. Oksigen, ada hidrogen. Okay, so kita lukis lagi. Oh ni dia akan attract 4. Okay, oksigen ni dia boleh attract 2 sebab dia 2 negatif kan. Negatif 2.
Dia boleh attract 2 macam tu. Okay, hydrogen dia boleh attract 1 je. Macam tu. Okay. So kalau O, dia akan attract dengan O juga ataupun dia akan attract dengan H. H. Dia akan attract dengan Hydrogen. H. So korang pun lukis H dulu kat situ. Lepas tu attach dengan another O dia sendiri. Okay, ni this is dia punya own structure. Lepas tu dia another H kat situ. Okay, and then lengkapkanlah O yang ni pun dia akan attract dengan H. So kita ada O dia pula. Dan juga ada dia punya H. Sama, bawah pun sama. H akan attracted dengan O. So, O, ada H, ada H. This one pun sama. O, H, H. So, kalau soalan suruh lukis, biasanya pemarkahan diberi kepada, awak mesti kena label apa nama bond dia tu kat sini. Nama dia ialah hydrogen bond. Dan mesti kena label dia punya charge sekurang-kurangnya sekali. So H ni awak label partially positive dan oksigen ni awak label partially negative. Okay, partially negative 2 charge. Okay, so kena label sekurang-kurangnya sekali dan label juga dia punya bond sekurang-kurangnya sekali. Tak kisah dekat water yang sama ataupun water yang berbeza. So dia punya bond ialah 104.5 degree angle. Okay? Clear tak? Clear, madam. Clear kan? Yeah. Kalau nak lagi lawa kita label juga dia punya covalent bond. So covalent bond ialah dalam structure water tu. Kalau hydrogen bond antara dua water. Okay, Madam. Ya saya. Kalau tak tulis yang darjah tu, tak apa. Dia kalau tengok atas pemarkahan, kalau soalan tu dia nak dibagi 2 markah je, okay, 2 markah je. So as long as awak lukis dan label hydrogen bond dah cukup dah. Kalau dia minta lukisan 3 markah, awak mesti kena lukis label hydrogen bond dan juga angle. Kalau dia minta 4 markah, so dia bertambah, faham tak? Faham? So kita biasakan yang lengkap lah supaya tak ada orang nak gaduh dengan kita. Memang confirm dapat markah macam tu. Okay. So what Madam. is saya? Sudut tu kena tepat ke? Sudut tu tak payahlah sampai guna protektor, tak ada. Tu matematik je. Bio Asal ni nampak tercincai-cincai je. Asal nampak lah. Tapi janganlah kau lukis macam gini. Kau lukis macam ni. Lepas tu kau label 104. Ni namanya menipu. Menipu masuk api neraka, dosa. Okay? So dia kena bagi nampak lah dia punya band shape tu. Dan juga kita label je lah cincai-cincai. Okay. So what is the effect of water polarity? So water polarity tu ambil highlighter, highlight. Water polarity tu kita maksudnya yang dia ada 2 charge tu. Okay, yang uneven. Yang ni. Uneven distribution of electron tu. Itu masuk water polarity tau. This one. Okay, tak sama. So, number 1. Apa yang form? Nama dia ialah hydrogen bond. Hydrogen bond is formed when partial positive charge of hydrogen atoms, dia attract ke dia repel? Attract. Attracted. Tambah sikit lah. Are attracted. Okay. Are attracted to partial negative charge of, siapa punya yang negatif ni? Oxygen. Okay. So kalau dekat-dekat dia akan bonding. Kalau jauh-jauh dia tak bonding lah. So each water molecule can form hydrogen bonds with a maximum berapa water? Cakap tadi? 4. 4. 4. Okay. Hydrogen bond responsible for unique properties of water. So kita cakap tadi untuk water ada 2 benda yang korang kena tahu. Yang pertama ialah lukis, yang kedua ialah dia punya properties. Okay, so hydrogen bond tu lah yang memainkan peranan macam mana dia ada properties dia tu. Properties tu ciri-ciri. Okay, ciri-ciri yang menarik tu lah. Ada 6.
Ada 6 ciri, 6 ke 5? 5. Betul lah 6 ciri-ciri water. Okay, so tapi before that, ni ada pernah keluar soalan macam kebat lah. Dia tanya apa beza antara covalent dengan hydrogen bond. Okay, so covalent tu korang kena faham, dalam bio, covalent tu dia adalah bond yang kuat. Strong. Ni kat bawah yang ada. Strong bond. Hydrogen bond dalam bio, dia adalah weak bond. Okay, kalau korang baca kimia, dia mungkin akan bergaduh sikit. Sebab dalam kimia dia cakap hydrogen bond ialah strong bond. Tapi yang tu dari segi kimia lah. Dari segi bio, covalent dia strong. While hydrogen dia weak. Okay, so covalent, dia form by the, form by the sharing of electron. Okay, sharing electron. Tapi kalau hydrogen bond, dia form by the attraction. Okay, by the attraction of positive and negative charge between oxygen dan hydrogen. Ini boleh nampak tak beza dia? Boleh, madam. Boleh Okay, and then last sekali. Covalent bond, dia dalam ke luar? Dalam. Dalam. Okay, so from within. Dia dalam structure water tu sendiri. Tapi kalau hydrogen bond, dia form between. So between, dia antara water dan water. Kalau covalent, dia dalam satu water tu sendiri. Okay, dah siap belum? Sekejap. Saya kalau korang tak bagi tahu, saya speed macam kereta api Jepun. Tapi kalau korang need time, bagi tahu tau. Takut terlebih ni. And Okay, dah? Yang lain dah? Very good. Okay, and then so next kita nak state the properties of water. So dalam syllabus korang, kita cuma nak state. State tu maksudnya just mention je. State tu maksudnya mention je apa properties dia. Ada 6 properties dia. Okay, so yang pertama ialah universal solvent. Lepas tu madam yang panjang-panjang dalam kotak tu tak payah. Tak payah sebenarnya. Korang tak payah ingat. Tapi korang kena faham lah. Korang kena takkan nak hafal membabi buta kan. Korang kena faham lah apa yang dimasukkan dengan universal solvent, apa yang dimasukkan dengan low viscosity and apa yang lain-lain lah. Okay, so universal solvent tu apa yang korang faham dengan universal solvent? Boleh larut semua. Dia boleh larutkan banyak benda. Semua, almost ke semua benda yang boleh larut lah. Yang water soluble, water boleh larutkan. Okay, so kenapa? Sebab due to its, dia punya polar, due to its, polar properties tadi tu. Polar properties. Okay, sebab dia ada hidrogen dengan oksigen yang tak sama level tadi tu, tak sama charge tadi tu, dia boleh attract banyak benda. Okay, water dissolve, boleh larutkan, okay, dissolve many substances because it is able to, it is able to attract and surround the polar molecule. Contoh saya bagi macam kita ada NaCl. Okay, tahu NaCl tu apa? Natrium chloride. Kalau bahasa kampungnya apa? Garam. Na tu kan positif, Cl tu kan minus, kan? Negatif. So, kalau bila bercampur dengan air, nanti dekat air tu,
Okay, so H plus dia akan attracted dengan Cl. Okay, lepas tu yang ni H dia, satu lagi. Dan satu lagi water, dia akan attracted dengan oksigen tu, dia akan attracted dengan Na plus. So bila dia dah tarik, so dia akan pecah dan juga dia akan dissolve benda tu lah. Okay, so that one is universal solvent. Okay, yang kedua ialah low viscosity. Apa yang awak faham dengan viscosity? Apa yang korang faham dengan viscosity? Kalau air ni dia low viscosity. Kalau macam madu kan, honey ni dia high viscosity. Oh, dia pekat. Kucing kau pernah belajar sekali. Kepekatan. Boleh? Ketumpatan. Ikat. Dia bukan ketumpatan. Ketumpatan ni lebih kepada solid kan. Dia ni kelikatan. Kelikatan. Maksudnya sama ada dia cair ataupun dia likat. Pekat dengan likat tu lebih kurang lah. Kalau macam air dengan air gula. Kan air gula tu dia lagi pekat sebab dia ada banyak solid kat dalam ni kan. So air ni bersifat low viscosity. Okay, so viscosity is a measure of resistance to flow. Maksudnya senang ataupun susah nak flow. Senang mengalir ataupun susah nak mengalir. Okay, so dia ni kalau air ni senang ke susah? Nah. Senang lah. Senang lah. Sebab apa? Sebab dia low. Okay, dia low. So, the more viscous the fluid is, the easier or the harder. Harder. Salah. Ni saya ambil. Easier. Silap. Easier. Kita ambil the less betul kan? The less viscous the fluid is, the easier. The easier it can flow ataupun move due to the low resistance. Lagi kurang rintangan lah. Okay, water has low viscosity due to the hydrogen bonds. Okay, due to hydrogen bonds antara water tu kan, hydrogen bond kan dia adalah bond yang lemah kan. So bond yang lemah ni dia asyik patah je, buat balik. So dia macam dia tak rigid lah, Okay, so that's why dia low viscosity. So biasanya kalau soalan dia macam suka kaitkan dengan kenapa darah kita blood has berapa persen tak ingat berapa persen. 75 kot. Tak ingat lah. Korang kena check berapa persen of water. Kenapa dalam darah ada banyak water? Sekejap Google sekejap. Tak ingat dah. Content. Lagi senang mengalir. To make it more easy to flow. Sebab nak suruh darah tu senang mengalir. That's why kalau orang yang suka makan garam banyak, darah dia pekat. Ataupun kalau kolesterol banyak, darah dia pekat, menyebabkan sampai arteri tersumbat lah, apalah. Okay, sekejap. Tak habis lagi Google. Ada budak mengacau ni. Kakak, go outside lah. 90%. Tulis kat situ. Has 90% water. Okay, dah. Boleh? Dah boleh. Okay, yang ketiga ialah high specific heat capacity. High specific heat capacity. So high specific heat capacity ni maksudnya awak perlukan high tu maksudnya banyak ke sikit? Banyak. Banyak heat. Banyak apa? Banyak haba. Awak perlukan banyak haba untuk awak panaskan air. Okay, so the specific heat is the amount of heat that must be absorbed, yang mesti kena serap
for substance to change its temperature. Maksudnya air tu dia perlukan banyak haba kalau awak nak tukar suhu dia. Dia perlukan, contoh macam awak ada satu Tupperware air kan, awak letak atas meja. Suhu sekeliling dekat meja tu dia sentiasa berubah kan, panas, mendung, hujan, dia berubah. Tapi suhu air tu berubah tak? Berubah tak makcik? Tak. Tak berubah. Kenapa dia tak berubah? Sebab awak kalau nak tukar suhu dia, awak kena bagi dia haba yang banyak sekaligus. Okay, temperature yang tinggi sekaligus. Okay, so yang ni apa yang kepentingan dia? Kepentingan dia biasanya kita kaitkan dengan ocean. So dekat laut kan cahaya matahari kan terang kan. Tapi kenapa dalam air tak mati kepanasan si ikan-ikan tu? Kenapa? Sebab air dalam ocean tu dia mempunyai sifat high specific heat capacity. Kalau setakat expose dengan matahari je, dia tak boleh menukar suhu air. Suhu air tu maintain sama. Okay, so biasanya benefit dia kita cakap macam allow aquatic, nampak tak tulisan madam kau, buruk no. Allow aquatic organism to live in stable temperature. Dia tak berubah lah. Okay. And then number 4. Number 4, kita ada high latent heat of vaporization. Apa yang korang faham dengan vaporization? Penguapan. Maksudnya apa? Tu direct translation. Maksud dia? Daripada apa kepada apa? Cair ke wap. Daripada cair kepada Air. wap. Pandai. So evaporation ni lebih kepada liquid kepada water vapor. So dia melibatkan pertukaran bentuk, bukannya pertukaran suhu. Kalau specific heat, kita tukar suhu daripada 20 nak naik kepada 22 degree Celsius. Tapi kalau high latent heat, kita nak tukar dia punya bentuk. So by definition, heat of vaporization is the amount of heat that a liquid must absorb to for 100 gram of water to be changed ataupun to be evaporated to gaseous state. Nak tukar bentuk dia daripada liquid kepada water. So air tu bukan boleh tiba-tiba keluar jadi gas kan. Dia mesti kena panaskan sehingga 100 degree Celsius, barulah dia akan membentuk water vapor. So, banyak ke sikit 100 degree Celsius tu? Banyak. So water ni stable tak? Stable tak? Stable. Water ni very stable tau. Okay, so water has a high specific heat capacity and high latent heat of vaporization as a result of the extensive hydrogen bond. Kenapa? Sebab dia ada banyak hydrogen bond. Kalau awak nak panaskan air, awak kena pecahkan banyak hydrogen bond. Okay, bukan satu je. Pecah satu tak ada efek. Pecah dua tak ada efek. Awak kena pecahkan berjuta-juta hydrogen bond, barulah awak boleh tukar dia punya suhu, awak boleh tukar dia punya bentuk. Okay, it means that high amount of heat has to be absorbed ataupun released by water in order to change its temperature ataupun state. Nak tukar bentuk kena ada banyak haba, nak tukar suhu pun. Apa dia? Apa dia? Kepala dua. Apa yang kepala dua? Along go outside kejap. Okay. So example dia ni high latent heat ni biasanya kita kaitkan dengan macam peluh, sweating. Kenapa bila korang exercise, korang berpeluh? Sebab peluh tu dia boleh sejukkan badan korang
Allahu Akbar. Alisha. Dia dah sampai apa nama? Limit dia dah tu. Alisha. Janganlah. Okay, so bila korang berpeluh, air tu, peluh tu dia akan lama dekat korang punya kulit sebelum dia evaporate menjadi gas. Maksudnya air tu boleh sejukkan badan korang lama. Faham tak maksud saya? Kalau korang berpeluh kan, korang berpeluh ni korang mana ni? Versi PKP. Lepas tu korang pun berpeluh kat sini. Peluh satu saat lepas tu hilang. Sejuk tak badan? Tak. Tak tahu lah, Tak. tak rasa. Tak. Tak, memang tak sejuk lah badan sebab satu saat dah hilang. Tak rasa pun air tu. Tapi kalau korang berpeluh tu masa sampai lencun. Tak kering-kering peluh ni. Lagi tak jumpa kipas lagi tu tak kering-kering. Kenapa? So body korang akan rasa lebih sejuk lah. Cool off lah. Okay. So ni melibatkan sweating lah. Dia ada function cooling off kat situ. Okay. And then yang kelima, kita ada high surface tension. High surface tension ni maksudnya senang ke susah nak dipecahkan? Susah. Susah. Orang cakap air dicincang takkan putus gitu. Okay, so surface tension is a measure of how how nak makan apa? Yogurt. Pergilah ambil kakak. Sekejap sabar lu. Check dulu jap. High surface tension is the measure of how hard it is to stretch ataupun break the surface of a liquid. Susah ke senang nak pecahkan dia. So the forces involving water molecule ada dua. Yang pertama ialah addition. Yang kedua ialah cohesion. Okay, so apa beza addition dengan cohesion? Dia ada dua jenis bukan tenaga, force apa? Daya. Okay, so yang pertama ialah addition. Addition tu saya suka ambil huruf D ni. Huruf D tu, okay. So awak lukis batang dia dan awak lukis satu bulat tu. So addition ialah daya antara water dan surface. Yang dinding tu ialah surface. So air kalau jatuh atas meja dia akan tak bergerak. Dia tak mengalir ke mana-mana. Dia macam duduk kat situ je. Kenapa? Sebab dia ada bond dengan surface meja tu. Okay. Dan yang kedua ialah cohesion. Cohesion saya suka ambil bahagian sini. So kita ada C dengan O. So dia macam membentuk dua water together. Water molecules. So maksudnya dia daya antara air dengan apa? Air. Air dengan air lah. Okay, air dengan air kan dia buat hydrogen bond. So dia ada daya kat situ lah. Antara air dengan air membentuk cohesion. That's why bukan senang nak pecahkan air. And last sekali, finally. Okay, kita ada maximum density. Maximum density at 4 degree Celsius. Okay, maximum density tu maksudnya paling berat ke paling ringan? Berat. Paling berat. Paling Berat. berat. Okay, so kalau saya letak apa nama satu beaker, dekat bawah ni. Lukis kat bawah ni korang lukis kat bawah ni. Satu beaker, saya campurkan 3 air masak yang berlainan suhu. Saya letak yang kosong degree, saya letak yang 4 degree dan saya letak yang 10 degree. Okay, saya akan nampak perbezaan kedudukan air tu. Okay, kalau 0 degree, dia duduk paling atas ke paling bawah? Mandang ke atas tak? Atas. Bawah ke atas? Bawah. Tahu tak 0 degree tu air dalam bentuk apa? Air dalam bentuk ais. Korang tak Pecel. korang tak pernah tengok ke ais duduk kat atas ke kat bawah?
Atas. Atas. Mesti lah duduk kat atas. Dia akan Oh, betul kat sini atas lah. lah. Dia orang ni bukan tak tahu tapi dia orang lupa. Okay, so 0 degree duduk kat sini, atas. Antara 4 dengan 10, rasa-rasa yang duduk bawah dengan atas, yang mana bawah dengan tengah, yang mana satu? 4 di atas. Empat ada atas. Empat atas. 4 duduk atas. Atas. Jawapannya 4 dekat bawah. Bawah. Kenapa? Sebab kita cakap dia maksimum. Maksimum dari 4 degree Celsius. Maksudnya air yang bahagian bawah ni, air yang bahagian bawah ni ialah air yang 4 degree. Mana-mana suhu selain daripada 0 dan selain daripada 4, dia akan duduk kat tengah-tengah. Suhu 10 ke, suhu 20 ke, 38 ke, dia akan duduk kat tengah-tengah. Sebab yang paling berat ialah 4 degree, paling ringan ialah 0. Faham tak? Faham Faham tu alhamdulillah dah. Lepas ni kena ingat. Jangan nyanyuk. Okay. So water has the maximum density at 4 degree Celsius. As temperature decreases from 4 to 10, 4 to 0, its density makin tinggi ke makin rendah? Rendah. Okay, rendah. Decreases lah. Decreases. Kenapa? Sebab 4 tu berat. 0 tu ringan. So daripada 4 kepada 0, 4 tu bawah, ringan tu 0 tu akan terapung. So dia punya density dia decrease. Ice is more dense ataupun less dense than liquid? Less. 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 Less dense. Okay, dah. Tu sahaja untuk water. 2 benda. Satu nak kena lukis. Okay, lukis make sure kena ada hidrogen dan juga oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen. Lepas tu kena label dia punya bond, dia punya charge dan label dia punya covalent bond. Okay, and then water dengan water dia boleh buat hydrogen bond. So bila buat hydrogen bond, maksimum dia 4 hydrogen bond dia boleh buat. So hydrogen bond terbentuk daripada attraction of positif dengan negatif. And then mesti kena ingat dia punya properties. Ada 6, universal solvent, low viscosity, high specific heat capacity, high latent heat of vaporization, high surface tension dan maximum density at 4 degree Celsius. Ada soalan tak? Tak ada. Madam, Bahagia. madam, Ya. yang nombor 6 tu, Mhm. yang di tengah tu maksudnya lebih tinggi suhu daripada 4 darjah Celsius lah maksudnya. Lagi sekali? Suhu yang di tengah tu maksudnya lebih tinggi daripada 4 darjah Celsius. Yang tengah-tengah ni? Yang tengah-tengah ni? Yang tengah-tengah ni boleh jadi apa-apa suhu, 1 ke, 2 ke, 3 ke, ataupun 5 dan ke atas. Faham tak? Faham? Kecuali 0 dan 4. Kecuali 0 dan 4. Faham. Okay, faham. Faham So kalau suhu 38 dia akan duduk kat tengah lah. Dia tak akan float kat bawah. Dia tak akan float. Dia tak akan layer kat bawah. Okay, tapi this one dalam normal life kita tak nampak pun. Tak ada kita nak asingkan suhu kan. Nak minum air panas, sejuk. Tak ada nak asingkan suhu. Cuma ni dari teori lah. Okay, dah. Selesai ada bagi soalan tu, muka surat 3 dan muka surat, ada lagi. 3, 4, 5. Okay, muka surat 3, 4 dan 5. So cuba buat. Okay, cuba buat. This one kita akan bincang hari Jumaat kot, insyaAllah. Jumaat. Okay. So ada lagi sedikit masa. Ada siapa-siapa tanya? Karbohidrat kita masuk next one lah. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Okay, so kalau tak ada soalan, that's it for today. Thank you very much for your attendance. Saya ambil attendance berdasarkan 2 lah. Nanti saya akan bagi link untuk korang isi. Semalam ramai juga yang tak isi lah.
Semalam Ikmal Hadi, Aina Syahira, Nur Shazlin, Farah Adawiyah, Faiz Syaza, Haikal, Samad, Aisyah Syafrina. Ni semua orang-orang tak isi ni. Rafiki Haziq, Jasmine Amani, Jessie, Siti Hazikah dah isi, Alia Maisara, Isma Aisyah, Damia Amalina, Irfan Farhan, Okay. Adriana Syabiha dan Afizan. Simpan tak Kemudian isi lagi. simpan. Tak isi dah tu. Aina Fazrin, oh ada lagi rupanya, ya Allah. Fazliani, Sarah Akila, Harith Haikal, Fika, Fika dah isi. Kan dia isi. Fatin Nur Alia, Natasha Kamaruzaman. Tu tak isi. Tu orang-orang yang tak isi. Yang tak hadir tu dia dah maklum kat saya, tapi ada juga yang masih lagi tak isi. Nanti saya bagi link, make sure korang isi hari ni. Sebab kalau korang isi yang semalam punya tu yang dah terlepas dah, tak boleh nak isi dah lah. Okay. Yang hari ni punya korang kena isi sebelum pukul 4 sebab dia attendance ditutup pada pukul 4.30. Okay, so dalam pukul 4 hingga 4.30 tu sempat lah saya nak check siapa yang belum isi, siapa yang dah isi. Okay, so that's it. Siapa-siapa yang ada soalan dia boleh stay, siapa-siapa yang tak ada soalan boleh leave. Recording nanti, alamak, mana recording? Okay. Meja tengah record. Recording